Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada semua pelajar 5M. Baik, dalam sesi PDPR Kimia pagi ini, kita dah masuk subtopik 5.2, bahan pencuci. Ada dua jenis bahan pencuci. Diharapkan pada akhir kelas ini, murid boleh memerihalkan sabun dan deterjen, menguraikan proses penyediaan sabun, membandingkan aktiviti pencucian sabun dan deterjen. Terdapat berbagai jenis produk pencuci di pasaran. Penggunaan bahan pencuci dalam membasuh dan menjaga kebersihan peribadi merupakan sebahagian daripada rutin kehidupan manusia. Secara amnya, bahan pencuci merujuk kepada sabun dan deterjen. Apakah sabun? Sabun ialah garam natrium atau kalium bagi asid lemak. Semalam pelajar ingat balik tindak balas penghasilan lemak. Okay. Alkohol bertindak balas dengan asid karboksilik merupakan proses pengesteran. Jadi, tindak balas pengesteran antara gliserol dan asid lemak akan menghasilkan lemak dan air. Sabun ialah garam natrium atau kalium bagi asid lemak. Molekul asid lemak kan RCOOH. Dia punya H ini dia digantikan dengan ion natrium atau ion kalium. Jadi dia panggil garam kalium ataupun natrium bagi asid lemak. Sabun dihasilkan daripada tindak balas peneutralan antara asid lemak dan alkali. Asid lemak ialah asid karboksilik berantai panjang. Asid karboksilik ini ada kumpulan berfungsi karboksil COOH. Sumber asid lemak dapat diperoleh daripada ester semula jadi dalam lemak haiwan atau minyak sayuran. Okay. Lemak ialah sejenis ester. Okay. Kerana dia terhasil daripada tindak balas antara gliserol yang merupakan sejenis alkohol dan dengan asid lemak yang merupakan asid karboksilik. Kan bila kita makan lemak ke ataupun minyak, bila dia dihidrolisiskan oleh lipase, enzim lipase, maka dia akan menjadi asid lemak baru badan kita akan menyerap. Formulaan bagi sabun ialah RCOO negatif Na plus atau RCO negatif K plus. Atom hidrogen ini telah digantikan dengan ion natrium ataupun ion kalium. R ialah kumpulan alkyl yang mengandungi sekurang-kurangnya 8 atom karbon. Namun begitu, kebiasaannya kumpulan alkyl ini yang mengandungi 12 hingga 20 atom karbon. Okay. R ialah rantai hidrokarbon yang panjang. Okay.
Bahagian inilah, ini merupakan A. R boleh terdiri daripada hidrokarbon tepung dan hidrokarbon tak tepung. Ya. Bermaksud rantai hidrokarbon yang panjang ini, ia boleh mengandungi, sekiranya mengandungi sekurang-kurangnya satu ikatan ganda dua antara atom karbon, maka R itu adalah hidrokarbon tak tepung. Sekiranya dia mengandungi hanya ikatan tunggal antara atom karbon, maka R itu adalah rantai hidrokarbon tepung. Darjah 5.2 menunjukkan contoh-contoh sabun. Pada SPM 2020, dia ada tanya ini. Minta pelajar namakan sabun yang terbentuk. Dia tanya ini. Natrium palmitat. Natrium palmitat ini adalah sabun yang hasil daripada tindak balas antara minyak kelapa sawit. Okey, minyak sawit lah. Minyak sawit dengan natrium hidroksida. Jadi hasilnya adalah natrium palmitat. Tindak balas antara minyak kelapa dengan natrium hidroksida, hasillah sabun yang mengandungi natrium lorat. Okay. Minyak kelapa sawit mengandungi asid laurik. Minyak sawit mengandungi asid palmitik. Darjah 5.4 menunjukkan contoh formula sabun, formula struktur sabun iaitu natrium palmitat. CH3 kurungan CH2 14 COONA. Okey. Cara untuk melukis formula struktur bentuk zigzag. Rantai hidrokarbon yang panjang itu kita boleh lukis dalam bentuk zigzag seperti ini. Okay. Kadang-kala sebenarnya ini kita tak perlu letak juga CH3, CH2. Kalau nak letak lebih jelas lah. Okay. Ada berapa? Ada 14. 1, 2, 3, 4 kan? Okay, ada 14. C double bond O, O, and A. Jadi bagaimana sabun dihasilkan? Sabun dihasilkan daripada tindak balas peneutralan antara alkali iaitu natrium hidroksida ataupun kalium hidroksida dengan asid lemak. Okay. Sabun ialah garam natrium atau kalium bagi asid lemak. Tindak balas peneutralan adalah antara asid dengan alkali, menghasilkan garam dan air. Okay. Asid lemak sejenis asid karboksilik. Faham?
Apakah deterjen? Penghasilan deterjen bermula semasa Perang Dunia Kedua. Hasil daripada kekurangan lemak haiwan dan minyak sayuran. Deterjen ialah bahan pencuci yang bukan sabun. Okay, bila you tengok label dia kata soap free, itu adalah mungkin deterjen, okay, ataupun dia guna bahan yang semula jadi. Deterjen ialah garam natrium bagi asid sulfonik. Deterjen boleh dalam bentuk serbuk atau dalam bentuk cecair. Garam natrium bagi asid sulfonik. Ada dua jenis asid sulfonik yang digunakan untuk membuat deterjen, iaitu asid alkyl sulfonik. Formula R(S4OH) dan asid alkyl benzena sulfonik. Bila O itu digantikan dengan gelang benzin tu, dia panggil asid alkyl. Okay, ini asid alkyl, ini benzena sulfonik. Okay. Deterjen biasanya dibuat daripada pecahan petroleum. Jadual 5.3 menunjukkan dua kumpulan umum deterjen. Okay. Dua kumpulan umum deterjen dengan contoh formula struktur. Natrium alkyl sulfat. Ini formula strukturnya. RS4Na. Dan natrium alkyl benzena sulfat seperti ini. Okay. Cuma O itu yang pada sebelah A itu dia digantikan dengan gelang benzin. Benzena. Jadi ada dua nanti kita akan lihatlah bagaimanakah persamaan tindak balas bagi penghasilan deterjen. Okay, kita lihat dulu bagaimana sabun disediakan. Sabun boleh disediakan daripada sumber semula jadi melalui hidrolisis. Minyak atau lemak dalam larutan natrium hidroksida atau kalium hidroksida. Tindak balas ini dinamakan saponifikasi. Bila soalan tanya, apakah nama tindak balas bagi penyediaan sabun? Jawapan ialah saponifikasi. Yang kata peneutralan, istilah ini guna ini, saponifikasi. Saponifikasi merupakan nama bagi proses penyediaan sabun, iaitu proses hidrolisis minyak atau lemak oleh alkali. Minyak atau lemak bertindak balas dengan alkali pekat, menghasilkan gliserol dan garam asid lemak iaitu sabun. Okay. Sabun tambah gliserol, bukan sabun tambah air. Gliserol sebenarnya dia adalah sejenis bahan pelembab yang berada dalam sabun.
Glycerol ini bukan diasingkan daripada sabun, tapi dia ada di dalam sabun. Okay. Minyak dan lemak ialah ester semula jadi yang dinamakan triglycerida. Triglyceride. Hidrolisis berakali ke atas triglycerida akan menghasilkan glycerol dan sabun, iaitu garam isi lemak. Seperti yang ditunjukkan dalam darjah 5.6. Tindak balas saponifikasi untuk menghasilkan glycerol dan sabun, itu garam isi lemak. Okay. Saponifikasi ialah proses hidrolisis antara minyak atau lemak dengan alkali. Okay, R123 hidrokarbon rantai panjang. R123 mungkin sama lah atau berbeza. Dalam bahasa Inggeris, natrium hidroksida nama umum panggil LYE ya, lye. Penyediaan deterjen. Deterjen biasanya dibuat daripada pecahan petroleum asid sulfrik, H2SO4. Dihasilkan melalui dua proses, iaitu yang pertama pensulfonan atau pensulfatan. Proses kedua peneutralan. Kalau sabun hanya satu proses saja, iaitu saponifikasi. Ini. Okay. Penyediaan natrium alkyl benzina sulfonat. Okay. Proses pertama, pensulfonan alkyl benzina. So, alkyl benzina, ia bertindak balas dengan asid sulfurik pekat untuk membentuk asid alkyl benzina sulfonik. Okay. Hasil ada air lah. Dan proses kedua, peneutralan. Asid alkyl benzina sulfonik, ia akan dineutralkan oleh larutan natrium hidroksida untuk menghasilkan garam alkyl benzina sulfonat, iaitu deterjen. Setakat ini, pasir tak ada tanya minta pelajar tulis persamaan kimia. Dia cuma tanya yang ini saja, yang Bo punya. Okay. Mungkin dia tulis satu persamaan kimia, nak kamu namakan apakah nama proses itu. Macam itu saja. Pensulfonan dia tambah ini SO3 lah ke dalam. Penyediaan natrium alkyl sulfat. Ini deterjen yang kedua, natrium alkyl sulfat. Pertama, proses pensulfatan alkohol. Alkohol rantai panjang ini ditindakbalaskan dengan asid sulfrik pekat untuk membentuk alkyl hidrogen sulfat. Okay, H2O ini disingkirkan dan ini cantum dengan ini. Okay. Proses kedua, peneutralan. Alkyl hidrogen sulfat akan dineutralkan oleh rautan natrium hidroksida untuk menghasilkan natrium alkyl sulfat. Dan akhir.
Okay. Natrium alkyl sulfat adalah sejenis deterjen. Ini contoh apa? Contoh sabun buatan tangan, handmade soap. Seterusnya kita tengok tindakan pencucian sabun dan deterjen. Ini penting Pada asasnya tindakan pencucian sabun dan deterjen adalah sama. Saya rasa masa dah sampai, betul tak? Oh, kita sampai 9.30 kan? Okay, kita kena sambung lah. Okay, tindakan pencucian sabun dan deterjen. Okay, pada asasnya tindakan pencucian sabun dan deterjen adalah sama. Sabun dan deterjen bertindak sebagai ejen pengemulsi kerana molekul sabun dan deterjen dapat larut di dalam air atau grease dan juga air. Apabila sabun atau deterjen dilarutkan di dalam air, molekul sabun atau deterjen tercerai untuk membentuk ion natrium atau ion kalium dan anion sabun atau anion deterjen. Dan sabun ialah garam, natrium bagi asid lemak. Kalau garam memang ia akan larut dalam air. Dan sabun larut dalam air. Jadi bila larut dalam air, dia akan molekul sabun akan tercerai lah kepada ion natrium dan juga anion sabun. Begitu juga dengan deterjen. Okay. Kalau untuk natrium alkyl sulfat, ion natrium ini dia akan tercerai lah daripada molekulnya. Soalan ini akan tanya tentang tindakan pencucian sabun dan membandingkan bagaimana keberkesanan bagi tindakan pencucian sabun dan deterjen. Darjah 5.8 menunjukkan struktur ringkas anion sabun atau anion deterjen. Ada dua bahagian. Okey, ini penting Dan dua bahagian ini ada bahagian hidrofobik, ada bahagian hidrofilik. Hidrofobik ialah bahagian yang tidak larut di dalam air. Tapi dia boleh larut di dalam minyak atau grease. Now, fobik maksudnya tak suka. Hidrofobik dia tak suka air, maka dia akan bahagian rantai hidrokarbon panjang itu akan larutlah di dalam grease atau minyak. Dan bahagian hidrofilik yang bercas negatif ini akan larut di dalam air. Kerana air ni kan air adalah molekul yang berpolar kan. Dia ada bahagian hidrogen yang bercas separa positif. Okay, dia boleh larut. Bahagian hidrofilik boleh larut dalam air. Bagaimana dia larut Cuma dia punya arah dah sama lah. Nanti kita tengok mekanisme tindakan pencucian sabun. Okay, Darjah 5.9 menunjukkan contoh anion sabun dan anion deterjen.
Bahagian hidrofobik ini merupakan bahagian yang larut dalam minyak atau grease, dan hidrofilik larut dalam air. Bahagian hidrofilik ini bercas negatif. Kedua-dua sifat bahagian ini menjadikan sabun dan deterjen sebagai ejen pencucian yang berkesan. Pelajar 5.10 menerangkan tindakan pencucian sabun dan deterjen. Pertama, penambahan sabun atau deterjen ke dalam air akan mengurangkan ketegangan permukaan air. Ini menambahkan kebolehan air untuk membasahi permukaan kain. Kedua, sabun atau deterjen dia mengayon dalam air menghasilkan anion sabun atau anion deterjen yang bergerak bebas. Anion sabun atau anion deterjen dia ada dua bahagian. Ada bahagian hidrofobik yang larut dalam minyak dan bahagian hidrofilik yang larut dalam air. Bentuk macam sperma kan? Ini memang macam tu. Cara ia lukis macam ni. Kepala anion tu bercas negatif. Ekornya adalah rantai hidrokarbon yang neutral. Bahagian hidrofilik anion sabun dan anion deterjen larut dalam air. Kepalanya hadap ke arah air lah. Macam ini. Bahagian hidrofobik larut dalam grease. Ekornya masuk ke dalam grease. Keempat, pergerakan air semasa gosokan dan pengocakan menyebabkan grease tertanggal. Dia terapung. Tertanggal daripada permukaan kain. Bahagian hidrofilik anion sabun dan anion deterjen mengelilingi grease. Grease terapung di permukaan air. Grease terpecah kepada titisan kecil. Titisan kecil itu tidak akan bergabung semula pada permukaan kain kerana tolakan sesama cas negatif pada bahagian hidrofilik di permukaan grease. Titisan itu akan terampai di dalam air membentuk emulsi. Emulsi. Apabila dibilas dengan air, permukaan kain menjadi bersih kerana titisan grease itu tertinggal di dalam air. Kalau cucian kering ni, dia tak guna air tapi dia guna pelarut seperti 1,1,1 trichloroethanol. Tadi ini adalah tindakan pencucian sabun dan deterjen. Pernah tanya dalam SPM, dalam struktur. Dan perbandingan tindakan pencucian sabun dan deterjen. So kita bandingkan sama ada sabun dan deterjen ini dia berkesan dalam pencucian. Air mengandungi ion kalsium dan ion magnesium disebut air liat. Kalau dalam SPM yang sering ditanya ialah tindakan pencucian sabun atau deterjen dan yang ini lagi sering tanya. Air liat ialah air yang mengandungi ion kalsium
dan ion magnesium. Contoh air laut. Anion sabun bergabung dengan cation tersebut untuk membentuk garam yang tidak larut di dalam air yang dinamakan sebagai kekat. Bahasa Inggeris panggil scum. Kita tengok persamaan ion stearate. Ini ialah anion sabun ion stearate. Bertindak balas dengan ion kalsium. Dia menghasilkan calcium stearate. Ini ialah insoluble salt. Nama umum kita panggilnya kekat atau scum. SPM takkan tanya persamaan kimia ini Kamu cuma perlu tahu apabila anion sabun bertindak balas dengan ion kalsium atau ion magnesium, dia akan hasilkan kekat. Kekat itu dia akan menurunkan keberkesanan pencucian sabun. Menyebabkan pembazaian sabun kerana lebih banyak sabun perlu untuk tindakan mencuci. Kekat ini pun boleh lekat pada kain. Menjadikan dia macam tak bersih. Anion deterjen pula bergabung dengan cation tersebut membentuk garam larut di dalam air. Ini bermaksud anion sabun ini tak ada masalah. Boleh guna air liat, boleh guna air lembut. Air lembut ialah air yang tak ada ion kalsium dan magnesium, contoh air pat. Ialah air lembut. Kalau air liat itu air laut. Anion deterjen ni akan bergabung dengan ion kalsium atau ion magnesium, dia membentuk garam larut. Oleh itu, keberkesanan tindakan pencucian deterjen tidak dipengaruhi oleh air liat. Eksperimen 5A. Membandingkan keberkesanan tindakan pencucian sabun dan deterjen di dalam air liat. Pernyataan masalah. Di sini kita perlu tentukan pemboleh ubah dahulu.
Eksperimen ini penting lah. Walaupun dia mungkin boleh tanya dalam kertas tua soalan eksperimen. Tujuan membandingkan keberkesanan tindakan pencucian sabun dan deterjen dengan air liat. Pembuli ubah yang dimanipulasikan adalah jenis bahan pencuci. Kamu telusuri sabun dan deterjen, namakan secara terus. Bergerak balas, keberkesanan pencucian. Ataupun kehadiran kotoran minyak selepas pencucian. Ini yang tersirat, ini yang tersurat. Yang dimalahkan isi padu air liat. Adakah sabun mencuci dengan lebih berkesan daripada deterjen di dalam air liat? Hipotesis, deterjen lebih berkesan di dalam air liat berbanding sabun. Prosedur. Di sini bahan yang kita perlu air liat, sabun, deterjen. Tengok balik ini dulu. Bahan, kita perlu air liat, sabun, deterjen, kain dengan kotoran berminyak, dan radas, bika, silinder penyukat, spatula, rod kaca dan penimbang elektronik. Prosedur, tuangkan 50 cm padu air liat ke dalam sebuah bika. Kedua, selain daripada isi padu air liat, jisim bahan pencuci itu pun perlu dimalahkan. Tuangkan 50 cm padu air liat ke dalam sebuah bika. Timbangkan 5 gram serbuk sabun dan tuang ke dalam bika itu. Masukkan sehelai kain dengan kotoran minyak ke dalam bika itu. Cuci kain itu. Rekodkan pemerhatian. Cara cuci kain dia guna sebenarnya adalah kacau. Kacau kain itu dengan menggunakan kacau kain di dalam bika dengan menggunakan rod kaca. Dan 5, rekodkan pemerhatian. 6, ulangi langkah 1 hingga 5 menggunakan cecair deterjen. Pemerhatian, kalau bagi sabun, bagi sabun ini,
Kotoran minyak ini masih terdapatlah pada kain dan ada pembentukan kekat. Bagi deterjen, tiada pembentukan kekat. Jadi kita tulis deterjen kotoran minyak tertanggal atau tiada kotoran minyak. Dan tiada pembentukan kekat. Jadi kita lihat perbandingan keberkesanan tindakan pencucian sabun dan deterjen dari aspek ini. Yang pertama, keberkesanan di dalam air lembut. Kedua-dua sabun dan deterjen adalah berkesan di dalam air lembut. Maksud dia dapat mencuci dengan kotoran berminyak dengan bersih. Kerana dalam air lembut tiada ion kalsium ataupun ion magnesium. Contohlah, air lembut ialah air paip. Keberkesanan di dalam air liat. Sabunnya kurang berkesan kerana akan membentuk kekat di dalam air liat. Deterjen berkesan untuk tindakan pencucian deterjen adalah berkesan di dalam air liat kerana dia tidak membentuk kekat. Ketiga, keberkesanan di dalam air berasid. Sabun tidak berkesan kerana asid organik yang tidak larut akan terbentuk. Manakala deterjen berkesan di dalam air berasid kerana dia membentuk asid organik yang larut. Seterusnya kita tengok bahan tambah dalam deterjen. Tahukah anda bahawa kebanyakan ejen pencuci kini merupakan deterjen? Terdapat pelbagai jenis deterjen di pasaran dengan kualiti pencucian yang sedikit berbeza. Perbezaan ini disebabkan oleh bahan tambah yang dimasukkan ke dalam deterjen tersebut. Bahan tambah itu memberikan sifat istimewa kepada sesuatu deterjen. Jadual 5.5 menyenaraikan beberapa jenis bahan tambah yang terdapat di dalam deterjen berserta fungsi dan contoh. Deterjen ada additives seperti ini. Enzim biologi berfungsi untuk menanggalkan kotoran berprotein seperti darah, susu dan gula. Contoh, amylase, protease, cellulase dan lipase. Ejen pemutih berfungsi untuk menukar kotoran kepada bahan tanpa warna. Whitening agent. Dia akan menjadikan baju putih nampak lebih putih. Contoh ejen pemutih ialah natrium perborat dan natrium hipoklorit.
Ejen pemutih bukan ejen peluntur, lain. Ejen pemutih contoh adalah vanish. Dia guna ini, natrium perborat. Natrium hipoklorit. Ejen pemutih ada dua jenis, natrium perborat dan juga natrium hipoklorit. Natrium hipoklorit ini adalah bleach. Natrium perborat ini dia boleh memutihkan, menanggalkan kotoran. Ini vanish, ini Clorox. Pemutih optik menjadikan kain putih lebih putih dan cerah. So, contoh pewarna pendaftar. Pelembut air dan pembina. Filler seperti natrium tripolyphosphate. Dia meninggalkan keberkesanan deterjen dengan melembutkan air. Ejen pengawal buih. Dia mengawal pembuihan di dalam deterjen. Tu alkyl mono etanolamide. Alkyl mono etanolamide. Amida. Ejen anti-enapal. Menghalang kotoran yang dikeluarkan oleh deterjen daripada melekat semula pada kain. Contoh, natrium karboksil metil selulosa. Bahan pewangi, ester, menambahkan kewangian deterjen dan fabrik. Contoh, belur dan lavender. Ejen pengering, memastikan serbuk deterjen sentiasa kering di dalam bekas. Contoh, natrium sulfat dan natrium silikat. Jadi, bahan dalam deterjen terdapat bahan tambah seperti ini. Yang akan meningkatkan lagi lah kualiti pencucian. Saya nak tunjuk contoh soalan SPM berkenaan dengan ini. Pelajar tak perlu salin soalan, nanti saya akan postkan gambar soalan itu. Soalan struktur. Raja 3.1 menunjukkan susunan radas yang digunakan oleh ahli untuk menyediakan sabun di dalam makmal. Minyak kelapa sawit bercampur dengan larutan natrium hidroksida, panaskan dan ada ditambahkan dengan natrium klorida. Dalam buku teks cases yang itu tak ada tulis ni, tak ada ni. Actually ada. Natrium klorida ni perlu tambah di dalam campuran minyak kelapa sawit dan larutan natrium hidroksida yang sedang dipanaskan. Dan hasil sabun.
sabun ini akan termendak, okay, daripada campuran ini. Okay, berdasarkan Darjah 3.1, namakan proses yang terlibat. Sesiapa nak respon, silakan bagi tahu jawapan. Saponifikasi. Okay, betul. Okay, baik. Saponifikasi. Saponifikasi adalah proses hidrolisis antara minyak kelapa sawit dengan larutan natrium hidroksida, hasil garam natrium, okay, bagi asid lemak itu hasil sabun. Apakah fungsi natrium klorida? Siapa nak cuba? Chu Wei Xiang boleh respon? Tak ada orang tahu Natrium klorida ini berfungsi untuk memendapkan sabun. Pelajar jangan pergi print screen apa yang saya tunjuk ini. Skema ini adalah sulit jangan print screen. Saya nanti akan bagi jawapan. Okay, untuk memendapkan sabun. Ya, tangan kimia kita tak terima memendapkan. Semalam saya silap sebut. Okay, tak boleh ya. Kalau lemak, kolesterol, kita kata kolesterol terenak pada dinding saluran darah. Okay. Kolesterol terenak pada dinding saluran darah, bukan kolesterol termendap. Salah. Okay, apa yang boleh terima? Jawapan ialah untuk memendapkan sabun. Reject untuk memendapkan sabun. Selain itu, boleh tulis untuk mengurangkan keterlarutan sabun. Okay. Bila keterlarutan sabun dikurangkan, maksudnya sabun itu akan termendak, okay? Precipitate, bahasa Inggeris panggil. To precipitate the soap or to reduce the solubility of soap. Next. Nyatakan nama bagi sabun yang terbentuk jika asid lemak yang dihasilkan daripada hidrolisis minyak kelapa sawit ialah asid palmitik. Asid palmitik bertinabas dengan NaOH. Apa hasil nama sabun tu? Buku teks tadi dah ada kan? Natrium palmita. Betul, bagus. Natrium palmita. Tak ada jawapan lain. Satu je jawapannya.
sodium palmitate dalam bahasa Inggeris. PM, natrium palmitat. Okay, 3D, cadangkan bahan lain yang boleh menggantikan natrium hidroksida. Selain guna natrium hidroksida, boleh guna apa alkali lain? Halium hidroksida. Okay, baik. Jadi di sini kata cadangkan, belajar boleh tulis sama ada dalam kata penuh ataupun dalam formula kimia. Kamu hanya tulis satu jawapan cukup. Saya tulis dua kerana supaya pelajar tahulah salah satu ini diterima. Raja 3.2 menunjukkan formula struktur anion sabun. Struktur ini mengandungi bahagian hidrofilik dan bahagian hidrofobik. Kena pasti bahagian A dan B. Mana satu bahagian ialah hidrofilik, mana satu bahagian dan hidrofobik. Bahagian A tu. A merupakan rantai hidrokarbon yang panjang. Dia akan larut kat mana? Jadi bahagian itu bahagian mana satu? Hidrofobik. A dulu. A ialah hidrofilik ke hidrofobik? Tak dengar tadi, ulang semula. Bahagian hidrofobik. Okay, bagus. Jadi kita tulis saja hidrofobik. Okay, B ialah bahagian hidrofilik. Okay, bahagian hidrofobik ialah bahagian yang larut dalam grease. Tahunnya. Bahagian hidrofilik bahagian yang larut dalam larut dalam air. So ada jawapan alternatif yang boleh diterima. Hidrofobik, ekohidrofobik, kepala hidrofilik. Tapi jangan tambah banyak-banyak lah. Ini sahaja, kenapa nak tambah lagi kan? Kalau salah, okay, salah nanti rugi. Sebab ada pelajar tulis, bila saya menanda lah, dia tulis hidrofobik, kepala. Kepala hidrofobik, ekohidrofilik. Salah, okay. Ingat yang bulat itu, yang berjas negatif, yang hidrofilik ialah kepala. Okay, yang ini 4 markah. Ali menggunakan sabun dan air laut untuk membersih kesan minyak. Air laut. So, kamu kena tahu air laut ini ialah air apa? Air lembut ke, air liat ke, air berisi. Air laut ini ada apa mineral tak? Ada ion kalsium tak? Ion magnesium tak? So, kena tahu. Ali dia guna sabun dan air laut untuk bersihkan kesan minyak pada pakaiannya. Tetapi kotoran tersebut tidak dapat ditanggalkan. So, maksudnya, tindakan pencucian sabun dalam air laut tidak berkesan. Jadi, air laut ini bukan air lembut. Okay. Dan air laut berisi ke? Taklah. Okay. Jadi, dia adalah air liat. Air liat ada ion, kalsium, dan ataupun ion magnesium.
So, apakah yang akan terbentuk apabila ion kalsium atau ion magnesium bertindak balas dengan anion sabun? Okay. Jadi, fikirkan itu. So, terangkan bagaimana anda dapat membantu Ali menyelesaikan masalahnya. Okay, apakah yang perlu kamu tulis? Okay, pelajar sila beri respon. Saya nak pelajar beri point dulu. Jangan takut salah. Beri point sahaja. Censian boleh respon? Boleh. Menggunakan deterjen. Okay. So, dia tak patut guna sabun, dia harus guna deterjen. Betul. Ini memang dapat satu markah. Okay, guna deterjen. Lagi? Siapa-siapa aja ada point boleh respon. Tidak membentuk lekat. Okay, baik. Tidak membentuk lekat. Nanti kita bandingkanlah dengan skema. Ini betul, memang ini ada markah. Okay? Okay, lepas itu kaitkan dengan ini. Ini belum. Okay, kalau guna deterjen bermaksud deterjen plus air laut lah. Jadi pasal air laut itu atau air liat, kamu kena terangkan juga. Air laut apa? Air laut mengandungi ion kalsium atau ion magnesium. Okey. Poin keempat. Poin keempat. Bagaimana dengan kotoran itu pada akhirnya? Semua ada dalam soalan tak bagi hints. Akhirnya kotoran dapat macam mana? Ditanggalkan. Kotoran minyak dapat ditanggalkan. Jadi kamu boleh susun semula poin ini. Ini yang pertama. This is P1, P2, P3, P4. Okay, kita compare dengan mark scheme. Mark scheme ada dua alternatif, jawapan alternatif. Sekiranya pelajar nak kekal guna air liat, so yang perlu ubah punya adalah ejen pencuci. Okay. Ini. Yang tadilah 4 poin ini. Dan kalau SPM, kalau pelajar macam tak ikut urutan poin ini, macam mana? Tak apa. Cuma dalam
AC itu, AC yang tentang eksperimen, bahagian C itu yang boleh efek sajalah. Tapi dalam struktur, dia akan cari point juga. Walaupun tak ikut urutan. Macam ini dapat 4 markah juga. Walaupun susunannya ada sedikit lah, tak ikut urutan. Okay, ini yang tadi ya. Okay. Okay. Kalau dia masih guna sabun pun boleh. Dia hanya tukar guna air biasa saja ataupun air pipe. Okay. Dalam buku teks tadi, ini, saya pun keliru sikit lah. Dia kata air sungai ni ya air liat. Tetapi dalam SPM tahun lepas, air sungai ialah air lembut. Tengok. So, selain guna air biasa, kita boleh terima air perigi atau air sungai. Kerana kedua-dua ini ialah air lembut. Sila take note lah. Take note ini. Air liat hanya ada satu jenis saja. Air liat ialah air, contoh air liat ialah air laut. Tak ada yang lain lah. Okay. Sekiranya kekal guna sabun boleh. Okay. Tapi air itu kena tukar guna air biasa, itu air pipe, ataupun air perigi atau air laut. Kerana ini merupakan air lembut yang tiada ion kalsium atau magnesium, maka tidak membentuk pekat, akhirnya kotoran tanggal. Okay. Jadi yang saya rasa yang jawapan alternatif yang kedua yang kita bincang tadi ini lebih banyak pelajar guna, lebih banyak pelajar jawab ini. Okay. Ini lebih senang lah. Okay, kita tengok apa yang kita tak boleh tulis. Okay, tidak membentuk pekat. Tak boleh kata tambah meninggalkan pekat. Okay, poin keempat, kotoran tanggal. Kotoran tanggal. Selain, kalau pelajar tak tulis ini, dia tulis dapat membersihkan pakaian atau minyak. Dapat membersihkan minyak pada pakaian. Boleh terima juga. Kalau dia kata mencuci, salah. Tak boleh tulis dapat mencuci pakaian. Cuci itu, cuci bersih ke tak bersih, tetap cuci, betul tak? Itu salah. Dan poin keempat pun reject, lebih berkesan. Ini tak ada poin. Tak boleh kata lebih berkesan. Contoh dia kata sabun lebih berkesan dalam air lembut. Tak boleh. Okay, tak kena. Okay, ada satu soalan lagi nanti saya bagilah sebagai latihan juga. Okay, itu nanti pelajar buat. Itu juga soalan hasil. Saya sekarang tak ada soalan itu sebab dia dalam buku. Seorang tak ada.
Tolong lengkapkan tugasan dan upload ke dalam Google Classroom. Semalam saya sudah up nama. Okay? Jangan menangguhkan kerja. Nanti makin banyak. Kamu takkan dapat siap dalam masa yang ditetapkan. Ingat sasaran ETI yang perlu kamu capai ya. Terutama pelajar kumpulan cemerlang ya. Setiap kumpulan sasaran itu penting. Memainkan peran penting untuk capai. Jangan terlalu leka, pasir masa kat rumah, tak ikuti DPR, tak buat tugasan. You kira berapa bulan lagi tinggal. Kalau tolak lagi cuti. 6 bulan saja tahu tak? Begitu cepat masa lalu. Dan kalau kamu tak ada pergi tuition ke, sebab sekarang COVID kan, ramai sudah tak pergi tuition. Online tuition itu pun kena lebih baik kamu ikuti. Okay? Baiklah, kita sampai ini saja. Okay, terima kasih. Kita boleh bersurai. Terima kasih, Cikgu. Bye.